Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bermaksud, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berkorban dan berjuang di jalan kami akan tunjuki kepada mereka jalan-jalan kejayaan, kemenangan. Allah bersama dengan orang-orang baik di antara manusia. Al-Ankabut ayat 69. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam kerahmatannya, dalam bimbingan hidayah Allah Azza wa Jalla, dan sentiasa pula kita dalam keadaan diberikan kerahmatan, keselamatan, keamanan, kejayaan dan keredaan yang abadi. Dunia beroleh kejayaan, di akhirat kita beroleh kemenangan. Tuan-tuan puan-puan semua, dalam semangat ibrah Idul Adha bersama Agrobank pada kali ini, tajuk saya ialah pengorbanan satu tuntutan. Pengorbanan satu tuntutan. Hakikatnya, kalau tengok dalam kehidupan kita seharian, daripada kita lahir ke alam bumi sampai kita mati, puluhan tahun kita hidup, pengorbanan adalah satu sunnah. Pengorbanan adalah suatu kerja yang mesti kita lakukan. Suatu kerja yang dekat di hati kita dalam amal tindakan kita masing-masing. Itu hakikat yang kita kena fahami. Lepas tu, maka pengorbanan adalah sunnah. Kita korbankan masa untuk bekerja, keluar pada rumah belah pagi mungkin hingga ke petangnya, atau keluar petangnya ke malamnya. Kita berkorban masa untuk cari harta, untuk makan, minum, membina kekayaan dan seumpamanya. Dan kita juga mungkin korbankan tenaga, kerana berusaha gigih untuk mencari rezeki dunia. Apalagi dalam kacamata agama, kita korbankan masa, tenaga untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita habiskan masa beribadat daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak di atas sejadah, berjalan ke masjid. Tenaga kita gerakkan untuk sampai ke rumah Allah, belajar ilmu, menambahkan ilmu, menambahkan agama dalam hidup. Ini semua merupakan pengorbanan. Bahkan itulah hakikat kita manusia. Daripada awal hidup sampai ke mati, kita akan korbankan tenaga, masa, waktu dan segala-galanya. Termasuk kita korbankan waring kita, korbankan harta benda kita, demi untuk kita infakkan kepada anak isteri, membeli barangan, makan, minum, seumpamanya. Itu semua hakikat. Artinya dalam hal ini, kita boleh simpulkan bahawa pengorbanan memang satu tuntutan yang besar dalam kehidupan. Dalam Islam, pengorbanan Tuhan tidak percuma. Sebab tu dalam setiap inci pengorbanan kita ada balasan menanti daripada Allah Azza wa Jalla. Apalagi pengorbanan kerana Allah, kerana agama, pengorbanan kita beribadat, pengorbanan kita bekerja kerana Allah, kerana keluarga, anak pinak contohnya. Ia satu amalan akan diganjari oleh Allah Azza wa Jalla. Ini masuk dalam kerangka ayat lah. Kalau tengok dalam surah Az-Zariyat 57, Allah sebut dengan terang jelas kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk beribadat. Salah satu ibadat ialah kita berkorban masa, tenaga, waktu. Saya sebutkan tadi lah. Bermakna semua ini menjadi sesuatu yang akan diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla. Satulah kita yakin, percaya Allah tidak akan sia-siakan setiap amalan kita, setiap pengorbanan kita, walau bagaimana keadaan ia masuk dalam kerangka agama, yang akan diganjari oleh Allah dengan ganjaran pahala, dan akhirnya
akan diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam semangat kita berada di bulan Zulhijjah terutamanya, dan kita meraihkan sambutan Aidul Adha Al-Mubarak saban tahun, maka pastilah satu sejarah yang tak akan luput dalam ingatan umat manusia, khasnya umat Islam sampai kiamat, ialah sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama keluarga baginda. Ini suatu contoh pengorbanan yang hidup, yang tak akan mati. Allah angkat kedudukan pengorbanan mereka dengan bicara yang jelas dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 100 sebagai contoh. Allah sebut dalam surah Al-Kawthar ayat pertama hingga 3. Ini pengorbanan tentang satu keluarga yang hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semenjak kecil pun sampai hari ini, orang tak akan lupa tentang cerita pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Hajar radhiyallahu anhum ajma'in. Saya kira ini satu benda dalam ibrah Idul Adha ini kita kena ambil atas tajuk pengorbanan satu tutup tadi. Yang pertama jelas menunjukkan bahawa keluarga Ibrahim ni keluarga contoh, tuan-tuan. Tiada tolak tandingnya. Kita nak kena ambil beberapa intisari penting di sebalik keluarga yang hebat ini. Nabi Ibrahim wakili seorang suami yang saleh. Ibrahim wakili seorang ayah yang beriman. Alhamdulillah. Hajar, isteri baginda Nabi Ibrahim, mewakili seorang isteri yang salihah. Dan dia mewakili seorang ibu yang beriman tulus kepada Allah. Dua. Dan ketiga, watak utama ketiga ialah Nabi Ismail yang usia masih remaja, kecil lagi, mewakili seorang anak yang beriman, seorang remaja yang beriman kepada Allah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka bertiga diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ujiannya apa? Ujian nyawa. Bukan harta semata-mata, bukan ringgit semata-mata, tapi ujian nyawa. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menitahkan Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100, Allah sebut, Allah mimpikan Ibrahim sembelih anak sendiri. Anni azbahuka fanzur madza tara. Mimpi Nabi-Nabi, tuan-tuan, bukan macam kita bermimpi. Mimpi kita ni karut yang banyaknya. Terjun bangunan, tak mati-mati, tak patah kaki pun. Terjun laut pun tak lemas. Kita mimpi mengarut. Lalu mimpi kita ni tak ada sandaran agama pun. Kadang-kadang tak betul. Tapi mimpi Nabi-Nabi ni kena ingat. Ru'yatul anbiya'i, semua mimpi Nabi-Nabi benar. Ia wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab syaitan tak boleh berupa masuk dalam kehidupan Nabi-Nabi, tak boleh. Walaupun sesaat. Ini mukjizat Allah pelihara mereka. Maka Nabi Ibrahim bermimpi. Apa dia mimpinya? Sembelih anak sendiri, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tengok watak Ibrahim, seorang ayah yang beriman, suami yang saleh. Dia terima hakikat ini perintah Allah Azza wa Jalla. Bila Allah perintah, tak ada jalan melainkan kena terima hakikat. Saya sebut ini sebab apa? Sebab kita dalam beragama sekarang ni, kita patut ambil sirah Nabi Ibrahim. Allah perintah saja, buat. Allah perintah buat, jangan kita tinggal. Allah perintah jangan, Allah kata jangan, ini tak boleh, berdosa, haram, tinggalkan. Sebab Allah punya arahan, baik suruhan larangan, kita wajib terima. Ini pengorbanan, tuan-tuan, ini pengorbanan. Tapi kalau kita dalam Allah perintah tak nak buat, Allah kata wajib solat, lenggang maklimah ataupun tinggal solat, apa masalah kita? Allah kata jangan buat, berdosa, kata ke orang, benci ke orang, menipu dusta, rasuah, kau berdosa, tak boleh buat. Kita buat, apa masalah kita? Jadi cerita Nabi Ibrahim tadi, seorang insan yang tulus dan mulus, ikhlas. Allah kata Ibrahim, sembelih anak kamu. Sembelih anak. Ibrahim kata, ya wahai Tuhan, ya. Nampak tak keimanan Ibrahim? Keimanan kental, tuan-tuan. Bila sampai berita kepada Hajar, isteri baginda Ibrahim alaihissalam, Hajar namanya, kata Hajar, kalau Allah yang perintah, wahai suamiku, aku serah anak ini, buatlah apa yang Tuhan suruh. Watak seorang ibu yang ikhlas kepada Allah, walaupun itu anak yang dia kandung, dia besarkan, disusukan, dia peluk cium dengan dakapan sayang kasih, tapi dia tahu
Ismail milik Allah Azza wa Jalla. Haknya hak Allah. Bila suaminya bermimpi sembelih anak sendiri atas perintah Allah, hajat silakan suamiku, ini adalah amar, ini merupakan amanah Allah kepada kamu, arahan Allah. Tengok seorang isteri yang salih, ibu yang salih. Tuan-tuan, ini contoh yang real. Bagi kita pada nak tengok jadi manusia macam itulah, insan yang ada keterampilan iman. Seorang isteri yang menerima hakikat kehidupan beragama, buat apa Allah suruh dan tinggalkan apa Allah larang. Seorang ibu pun sama keadaannya, buat apa Allah suruh dan tinggal apa Allah larang. Tengok watak yang ketiga, melengkapkan hubungan keimanan keluarga yang salah ini, iaitu watak Ismail alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Bila ayahandanya Ibrahim berkata kepada anaknya, anni azbahuk fanzur madza tara, dalam surah As-Saffat ayat 100, wahai anak andaku, ayah bermimpi sembelih kamu semalam. Ini arahan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ismail, tuan-tuan? Allahu akbar. Tegas kata-kata Ismail sebagai seorang remaja beriman ini dengan katanya, if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayahandaku, silakan apa yang Allah perintah lakukanlah. Jangan engkau tak tunaikan perintah Allah, tunaikan. Jangan bimbang, engkau akan dapat aku ini sebagai anakmu di kalangan hamba yang bersabar. Allahu akbar. Sebenarnya kata, sila wahai ayahandaku lakukan. Sembelih, tuan-tuan, pengorbanan nyawa ni. Tapi itulah watak Ismail menerima hakikat. Tuan-tuan nampak tak keluarga yang beriman? Dia pada seorang ayah, seorang suami, seorang ibu, seorang isteri yang salih, yang salih bersama anak digabungkan salihnya mereka. Sejarah itu sampai ini. Hari ini, tuan-tuan, kita sambut Idul Adha dengan hari kita korban binatang ternakan. Pada hari 10 Zulhijjah sampai hari 13 Zulhijjah, ayyamun nahri itu. Tuan-tuan, ini sunnah siapa kita ambil? Sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebab kita nak hari ini, dalam semangat kita mengambil bagian korban lembu ataupun kambing itu, kita bukan sekadar sembelih binatang. Kita nak bina jiwa yang kental kepada Allah. Kita nak sembelih daripada kita akhlak yang buruk. Kita nak sembelih pada kita akhlak yang buruk sebenarnya. Akhlak yang suka berdusta, menipu, rasuah, suka kata ke orang, maki hamun orang, suka berbalah, bertengkar, hasad. Dan contohnya lah, saya beri contoh saya lah. Semua sifat kita nak sembelih. Macam mana sembelih kita? Kita jauhi, tinggalkan. Kita berkorban kenapa? Mencari redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita korbankan sifat yang buruk, kita ganti dengan apa? Sifat yang baik. Sifat ramah tamah kita, hormat menghormati, bercakap baik-baik, bersantun sopan dengan orang ramai, berakhlak mulia, dalam keadaan suka membantu orang, bercakap baik-baik. Ini semua akhlak beragama kita. Bagi saya, dalam semangat kita berkorban ini, kita kena ambil sunnah Nabi Ibrahim. Dalam konteks kita kena dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan cara mana? Pengorbanan sudut hati, kejiwaan, amalan, ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, saat kita menerima dan kita menyambut Idul Adha ini, insya-Allah di kalangan kita ada korban lembu satu bahagian atau kambing seekor, satu lembu seekor. Yang penting ialah kita tunaikan ibadat atas nama jiwa yang penuh keinsafan, hati yang penuh keredaan, niat yang penuh ketulusan. Kenapa? Kita jadi manusia yang bertakwa, manusia yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang berkorbankan Allah. Dalam maksud korban yang mudahnya, mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla dan kita meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Artinya, konteks utama kita sambut ibadat korban. Bukan setakat lembu kita korbankan, itu kita buat. Tapi pada masa sama kita korbankan hidup ini dengan maksud yang lain. Patuhi perintah Allah Azza wa Jalla dan kita jauhi larangan Tuhan. Itulah pengorbanan paling abadi sekali. Dan orang yang berkorban dalam kerangka tunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, tinggal larangan Allah Azza wa Jalla, itu orang paling berjaya si Allah Azza wa Jalla. Kerana orang berjaya si Allah ini, orang yang benar-benar kembali kepada Allah dengan jiwa yang tulus mulus, akhlak yang baik, pekerti yang baik, dan hidup yang penuh dengan sopan santunnya. Tuan-tuan, inilah kerangka utama kita dalam semangat pengorbanan satu tuntunan. Mari sama-sama kita gabungkan semua kekuatan kita.
dengan syarat kita benar-benar ingin menjadi manusia yang penuh dengan kebaikan dan meraih daripada Allah keredaan. Dalam hidup ini 3 perkara kita kena cari. Ini pengorbanan. Pertama, ilmu, kerana ilmu adalah pemandu. Kedua, iman adalah penyelamat. Yang ketiga, amal soleh bekalan abadi kita demi keselamatan di alam sana. Ketiga-tiga ini merupakan sesuatu yang kita kena pegang, kena dakap betul-betul demi meraih kejayaan dunia dan keselamatan jua di hari akhirat nanti. Itulah antara topik saya pada kali ini dalam tajuknya pengorbanan satu tuntutan. Maka mari tuan-tuan, kita korbankan hidup ini kerana Allah Azza wa Jalla demi kebaikan dunia, keselamatan jua di hari akhirat insya-Allah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.